أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya insya-Allah. Dan juga alhamdulillah juga syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang dan keizinan darinya untuk sama-sama kita sambung lagi kelas kita pada malam ini, yang mana insya-Allah pada malam ini kelas yang kedua, sesi yang kedua, kelas Fardhu Ain Muallaf Kefam, anjuran ataupun kelolaan Lembaga Zakat Selangor. Mudah-mudahan insya-Allah para pelajar saya yang terdiri daripada muallaf insya-Allah mendapat manfaatnya insya-Allah. Okay. Dan juga alhamdulillah juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan kita kesihatan dan juga dilindungi daripada sebarang wabak penyakit, terutamanya COVID-19 dan juga pelbagai penyakit-penyakit yang lain yang tak mampu untuk kita tangguh. Okey. InsyaAllah pada malam ini, seperti yang saya sebutkan semalam, kita akan sambung lagi bedah ayat kita, yang mana ayat yang kedua surah Al-Fatihah, yang mana saya dah share dah tadi, gambar dia yang kita akan baca pada malam ini sebagai alat bantu. Kalian semua dah tahu dah, cuma kadang ada yang tak tahu bagaimana bentuk tulisan dia dan sebagainya. Jadi kita share lah. Okey, jadi kita banyak mudah-mudahan insya-Allah. Macam saya sebut sebelum ini, kalau tak mampu baca Quran tak ada masalah, jangan sedih. Tapi sebagai seorang Muslim, kita telah berusaha untuk mengetahui dan dapat membaca Quran. Dia merupakan sumber kepada kehidupan sebagai seorang Muslim. Itu maksud poin dia kat situ. Okey. Yang mana Quran ini kadang ada orang cuba untuk memudahkan dia transliterasikan ke Rumi. Sebab dia tulisan Arab. Okey. Ditransliterasikan ke Rumi tak ada masalah. Cuma nak baca itu masalah, mungkin jatuh berdosa. Okey. Sebab itu Quran ini kena berguru. Nak baca transliterasi pun tak apa, cuma baca dengan guru. Sebab kat mana, kenapa kena baca dengan berguru? Sebab kat mana kita nak sabdu, kat mana kita nak dengung, kat mana kita nak saktah, kat mana kita nak baca mat, kat mana kita kena baca pendek, kat mana kita tak boleh berhenti, kat mana kita boleh berhenti. Semuanya dengan berguru. Itu namanya. Kalau kita tak pernah, oh Ustaz, saya boleh baca Quran Ustaz, alhamdulillah tak ada guru pun, maka ada isu lah kat situ. Mungkin kita baca itu sebenarnya salah. Walaupun kita baca betul sekalipun, tapi bila kita tak berguru, kita sentiasa dalam keadaan salah. Sebab itu bila kita berguru, kita baca dengan orang lain, maka akan ada sesi tegur menegur. Salah tu, cantikkan sikit, panjangkan sikit, sempurnakan sikit, itu. Kalau kita berguru tapi guru kita senyap, itu adalah sama ada satu memang kita baca betul, ataupun yang keduanya guru tak sedar ataupun mungkin tertidur dan sebagainya, ataupun yang ketiganya guru dah fed up nak tegur kita. Kita baca salah, dia dah tegur salah tu. Ni, Tok Guru, ini saya baca, suka hati saya lah nak baca macam mana. Itu maknanya berguru tapi tak nak kena tegur. Mana kadang guru pun suka hati korang lah. Buatlah kau nak apa yang kau rasa bahagia sebagainya. Maka tak tepat jugalah sesi berguru tu. Bila namanya berguru ni,
maka kena sentiasa lapang dada lah bila kena tegur dan sebagainya. Okey. Kita akan baca ayat yang kedua yang mana yang saya kongsikan dalam WhatsApp tadi. InsyaAllah saya akan projectkan ayat tersebut dalam sesi kuliah online kita ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita mula tadi 8.5 minit. Jadi insyaAllah kita berhenti pada 9.5 minit malam. Sama-sama kita mohon rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kelas mu'alaf kita ini. Sama-sama kita buka dengan umul kitab dan seterusnya kita sambung dengan bacaan tahiyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan baca ayat yang kedua surah Al-Fatihah. Mungkin ada pelajar baru yang tak kata apa, tak kenal huruf sebagainya, tak apa, dengar dulu. InsyaAllah kita akan cuba usahakan untuk kata apa, bagi pendah lagi insyaAllah. Ya. Jadi apa? Buddhis. Okay. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak tulisan teks Alhamdulillahirrabbilalamin. Siap baris lagi saya sediakan sebagai orang kata apa, alat bantu untuk baca. Baris ini macam mana? Baris ini, Quran ini ada pertamanya huruf. Yang keduanya adalah titik. Yang ketiganya adalah baris. Yang keempatnya tanda baca. Tanda baca itu contohnya adalah dia ada huruf sad, dia ada huruf macam pedang tu panjang dan sebagainya. Okey. Yang paling utama adalah huruf. Kemudiannya yang membezakan huruf iaitu titik.
Kemudiannya yang membunyikan huruf. Huruf tu ada bunyi. Yang bunyikan huruf adalah baris. Okey, maknanya mereka ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain bila sebut dalam kita belajar Al-Quran. Tapi dalam konteks Jawi tak ada baris. Jawi adalah huruf. Jawi itu apa? Jawi itu adalah bahasa Melayu Nusantara tapi tulisan Arab. Cuma dia adalah dalam tulisan Jawi, bukan tulisan Arab. Jawi ni bukan tulisan, Jawi ni adalah bahasa. Bukan bahasa juga macam mana. Sebab bahasa ni bahasa Melayu, bahasa Rusia, bahasa Cina dan sebagainya. Tulisan Rumi, tulisan Cina, tulisan Tamil, tulisan sebagainya. Jawi ini adalah kita sebut tulisan lah mudah. Okey. Kita mula dengan ayat kedua surah Fatihah. Tapi sebelum itu sebab kita dah baca dah ayat pertama pada bulan lepas, maka yang mana yang boleh baca, yang ingat alhamdulillah. Yang tak boleh ingat kena tengok teks. Okey. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu untuk ayat pertama surah Fatihah. Fatihah ada 7 ayat. Kena kuasai ke-7 ayat tersebut tanpa gagal. Okey. Kita akan mulakan. Kita nak baca ayat yang kedua surah Fatihah. Okey, kita sesi kalam mu'alaf ini, kelafatul mu'alaf ini, kita nak bedah ayat tersebut. Kita nak keluarkan huruf-huruf bersama dengan baris masing-masing. Nak baca Iqra', mungkin sebab ada orang Iqra' sebenarnya saya ingat saya dah baca sampai Iqra' ke berapa dah. Jadi sebab ada pelajar baru, kita nak Iqra' balik Iqra' 1. Ramai yang tidur nanti. Okey. Jadi kita gunakan kaedah advance tu, kita masuk ke ayat tu secara mudah. Mudah-mudahan cepat fahamlah. Kalau tak faham bagi tahu. Jangan faham. Sedangkan diri tak faham. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua surah Fatihah dimulakan dengan huruf mati. Mati tu yang bulat tu. Bulat tu mati. Bila mati dia tak ada baris. Okey. Kemudiannya bila dah start dengan mati, maka dalam kaedah belajar Al-Quran, huruf sebelumnya itu alif. Ini alif. Okey. Okey, alif ni macam tiang ni. Ni alif adalah tiada baris. Alif tiada baris. Yang bariskan dia adalah hamzah. Okey. Hamzah bahagian atas A, hamzah bahagian bawah I, hamzah bahagian depan U. Okey. Tapi bila alif saja dia tak ada baris. Okey. Dalam keadaan dimulakan dengan huruf mati, ada alif kat depan dia, maka kita kena hidupkan alif ini dengan bahagian atas. Al. Okey. Huruf lam ingat tak kita dah baca dah bismillah bawah ni. Huruf lam ialah L. Huruf alif ialah A. Huruf lam iaitu L. Jadi AL. AL adalah al. Okey. Okey, ni L. Okey. Ini adalah mati. Okey. Tak ada baris Alif adalah A. Okey. Kemudiannya lam. Lam adalah L. Lam mati maknanya L. Kalau lam bagi atas, LA la, lam bagi bawah LI li, lam bagi depan LU lu. Tapi bila mati dia L. Jadi AL, al. Okey. AL. Okay. AL. Al. Okey. Al. Kemudiannya adalah dalam bismillah pun ada. Ar-Rahman. Okey, ha. Ini adalah ha pedas. Ha.
ha. Maknanya kita akan baca ha ini adalah hash. Okey, ha tengok pada teks saya bagi itu, ha bagi atas iaitu HA, ha. Jadi kita akan baca al-ha. Al-ha. Kalau kita baca dengan al-ha salah bacaan dia. Kena baca dengan al-ha. Al-ha. Okey, al-ha. Ni dah siap. So kita boleh simpan. Yang akan gunakan lepas ni lagi alif dengan lam. Okey. Kemudiannya al-ha jumpa dengan mim. Okey, mim apa mim? Ni mim. Okey. Dalam ayat kedua mim adalah mim mati. Bila mim mati, mim ini jawi dia adalah m. So bila m mati, so dia tak ada apalah a ke i ke u kat depan dia. So dia m. So al-ham, tutup mulut. Al-ham. 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 Okey. Mim yang guna kat belakang nanti. So guna lagi. Okey. Kemudiannya al-ham pun sama. Dal tak ada. Dal tak ada pada ayat pertama. So al-ham dal. Okey. Ni dal bagi atas. Okey. Yang dalam ayat kedua dal bagi depan. Okey. Dal ini bahasa Melayu dia adalah D. D, huruf D tu. A, B, C, D. D. Okey. D, dal bagi atas, D, A, da. Dal bagi bawah, D, I, D. Dal bagi depan, D, U, du. Da, di, du. Okey. Dalam ayat yang kedua, dal adalah dal bagi depan. So, alhamdu. Alhamdu. Du. Alhamdu. Kalau sebut orang Kelantan, budu, inilah alhamdu. Cuma kalau budu tu dia lain, budu. Ini du. Alhamdu. Okey. Jangan samakan macam kita sebut budu, bukan. Okey. Dadu, ya betul. Mungkin. Dadu. Alhamdu. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdu. So dalam yang kedua dal satu je, so tak ulang, so kita simpan. Okay. Alhamdu. Al lidah ke atas, ha pedas, mim mati, tutup mulut, alhamdu. Okey. Alhamdulillah. Okey. So kita dah jumpa dah Allah, lafaz Allah ini, lafaz Allah kita dah jumpa dah pada ayat pertama, Bismillah. Dah jumpa dah bawah ni kan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Jadi yang kedua ini, ayat yang kedua adalah dia adalah bagi bawah itu dengan lam tu sendiri. Kalau sebenarnya ni Bismi, mi tu, mi bagi bawah yang akan menyebabkan dia lah. Ini adalah lam bagi bawah sendiri. Okey, lam bagi bawah, li. Okey. Alhamdulillah. Lam bagi bawah, lam L bagi bawah, L-I li. Okey. Ingat saya dah baca dah sebelum ini bila sebut sabdu ini maksudnya ada huruf mati sebelum huruf yang hidup. So huruf mati itu masuk dalam huruf hidup, jadilah ada sabdu ke atas. Maknanya li, kemudian jumpa dengan lam mati, lil, jumpa dengan lam hidup bagi atas, L-A-La. Lillah. Kita akan baca lillah. Lidah ke atas. Lillah. Okey. Lillah. Panjang sikit, dua harakat. Lillah. Jumpa dengan ha bunga. Ha bunga ini adalah hash juga. Cuma dia berbeza dengan ini. Ini ha pedas. Ini ha bunga, ha pedas, ha bunga. Beza dari segi kaedah penuturan. Itu ha pedas, ha. Ini adalah ha. Okey. Ini adalah ha yang biasa kita dengar tu, ha, hi, hu. Inilah ha dia. Kalau yang ni tak ada. Tak ada. Ini ha. Maknanya kita akan baca dengan alhamdulillahi. Kalau kita baca dengan alhamdulillahi, maknanya salah bacaan kita, tertukar dengan
ha pedas. Bezalah lagilah makna dia. Sebab ha pedas dengan ha bunga. Beza tu makna dia lagi. Okey. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Okey. Kemudiannya huruf seterusnya adalah huruf ra. Kita dah baca dah sebelum ini. Baca bismillah tu ada ra. Okey, ra ini adalah rumi dia ar. Okey. Bila sebut baris, ra bahagian atas ra. Kalau ra ini unik sikit. Kalau kita ra, tapi ra bahagian atas ra. Kita tak baca dengan ra. Kita baca dengan ra. Ra bahagian bawah ri. Ra bahagian depan ru. Ra ri ru. Okey. Ra. Orang Cina mungkin mungkin susah lah nak sebut. Ada yang dapat, ada yang mudah, ada yang susah. Orang Melayu pun sama, ada juga yang susah sebut, ada yang pelak dan sebagainya tu. Kata apa? Lari, dia dipanggil lali, berlari. Biasa kan kita biasa baca komik sebagainya. You sudah mali ma. You sudah mali. Dia tak you sudah mari. Mali. Okey. Okey. Dia adalah armari. Okey. So ra. Okey. Ra bahagian atas ra. Bukan la, bukan lo. Okey. Bukan alhamdulillahi lo. Bukan. Ra. Kena usaha baca ra. Bila orang betulkan, terima kasih kerana betulkan. InsyaAllah saya cuba usahakan. Okey, ra. Bukannya saya baca betul tu. Bukan. Okay, cakap je terima kasih kerana tegur. Saya akan usahakan. Okey, itu teknik dia. Okey. Kemudiannya, jumpa lagi dengan huruf sabdu. Iaitu pemiliknya adalah huruf ba. Huruf B. B. A, B. Okey. Ba bagi atas ba bagi bawah B, ba bagi depan bu. Okey. Dalam ayat kedua, ba bawah. So, Robi. Okey. Robi tanpa sabdu. Bila ada sabdu, saya sebut tadi kan, pada masa baca lillah tu, maknanya bila ada sabdu pada huruf pada atas huruf ba ini, maknanya ba ini ada dua. Okey. Satu ba mati, selepasnya ba baris bawah. Maknanya kita akan baca Alhamdulillahi Rabbil macam tu. Bukannya Robbi, salah. Dia kena Rabbil, tutup mulut. Rabbil. Okey. Rabbil, Rabbi. Okey. Habis. Itulah alhamdulillahi rabbi. Okey. Untuk huruf yang terakhir, kata yang terakhir iaitu dimulakan dengan alif. Okey, alif, kemudiannya lam mati. Alif dan lam mati. Okey. Kita tutup ni. Okey, alif dan lam mati. Okey. Lam mati apa? L saja, tak ada LA ke LI, tak ada. Lam mati L. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Apa beza dia dengan alhamdu dengan al-alamin? Okey. Beza dia adalah kita kenapa tak baca dengan al-alamin? Ustaz, kenapa tak baca dengan, kenapa alhamdu baca dengan al, kenapa rabbil alamin tak baca dengan rabbi al-alamin? Itulah saya kata, kalau kita baca dengan transliterasi, ada Quran transliterasi, dia akan tulis rabbi, R-A-B-B-I, alamin, A-L. Jadi akan ada orang baca Alhamdulillahi Rabbi al-alamina. Itu saya kata, kat situlah bahayanya kalau baca transliterasi tanpa guru. Kalau berguru buat sebut, tak ada. A tu tak ada. Dia sambung, A tu tak ada. Okay.
iaitu bila sambung. Sama juga kalau alhamdu tak nak baca alhamdu, kita kena baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu. Milhamdu maknanya kena hidupkan perkataan sebelum alhamdu tu. Okey. Barulah tanpa baca alhamdu. Rabbil alamin, sebab kita sambung dengan Rabbi, maka tak ada dah al. So kita akan baca dengan Alhamdulillahi Rabbil. Okay. Rabbil apa? Ain. Bukan hidung. Okay. Ain ini adalah, dia tulisan Rumi dia tak ada. Dia mesti ada dua huruf. Iaitu apostrofi A kalau bagi atas, apostrofi I bagi bawah, apostrofi U bagi depan. Alhamdulillahi Rabbil bukan A salah. Okey. Kalau kalau okey. Alhamdulillahi Rabbil apa putar-putar. Okey. Okey. Selepas ain dia ada alif. Okey. Dia ada alif. Okey. Maka bila ada alif itu kena baca panjang sikit dua harakat. Alhamdulillahi Rabbil dua harakat. Maknanya ini bila tak ada huruf hamzah ke atas dia, namanya huruf mad. Huruf mad ni baca panjang sikit dua harakat. Dia tak ada baris untuk dia. So dia adalah A. So ain baris atas apostrofi A jumpa dengan A lagi panjang dua harakat. Okey. Alhamdulillahi Rabbil jumpa dengan lam. Lam apa lam? L. Lam bagi apa? Bagi atas L-A lah. So, Alhamdulillahi Rabbil lepas lam apa? Huruf mim. Mim ke alhamdu tadi. Alhamdu mim bagi bawah jadinya adalah M-I. Mi. Alami. Kemudiannya huruf ya. Okey. Huruf ya. Ini ya, ini adalah kalau huruf ya dia ada dua cara. Okey. Bila dia berbaris dia huruf Y. Bila dia mati macam alamin ni dia adalah huruf I. Okey. Bila dia berbaris, Y baris atas YA ya, baris bawah YI, baris depan YUU. Tapi bila dia tak ada baris, dia mati, dia huruf I. Sekiranya sebelumnya baris bawah seperti alamin, maka dia akan jadi dua I. Alamin. Tapi kalau dia baris atas, contohnya mim baris atas, jumpa dengan ya mati, dia akan jadi mai. Okey, mai. Mai Sarah. Mai apa? Mai lah. Mai. Okey, mai. M-A-I. Okey, itu. Okey. Kemudiannya ditutup dengan huruf nun. Nun adalah N. N bagi nun bagi atas N-A lah. Nun bagi bawah N-I ni. Nun bagi depan N-U nu. Okey. Na-ni nu. Okey. Tapi bila di hujung ayat, maka kita akan pilih untuk kita wakaf. So matikan. Jadi nun tak ada A, tak ada I, tak ada U. Alamin. Okey.
Okey, kita cuba ulang sekali lagi. Kita dah baca ayat kedua, dah baca. Sekejap, saya nak sediakan ayat ketiga. Lupa ayat ketiga tu pendek je. Dah pun dah berulang pun, tapi saya sediakan juga. Okey, kita cuba baca untuk ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Okey. Okay, ikut ramai-ramai. Saya nak bagi seorang baca takut ada orang segan. Jadi kita baca ramai-ramai lah. Buatlah macam kita semua baca juga. Walaupun ada yang mungkin senyap sebagainya, tak apalah. Okay. Kita sedang belajar. So yang mana yang pelajar perempuan saya yang sedang bercuti ABC, maka tak ada masalah untuk ikut sekali. Kita sedang belajar. Okay. Kita mulakan. Ya. Okay. Kita akan mulakan. So, ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Macam itulah bacaan dia. Okey, sekejap Muazzan. Okey, insyaAllah kita rehat jap. Kita dengar azan Isya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dapat lagi Allah izinkan dengar azan. Mudah-mudahan insyaAllah kita ikuti azan tersebut dengan kita solat Isya. InsyaAllah selepas ini ambil kelas. Yang mana yang jadi suami di rumah, jadilah imam untuk keluarga. Yang mana yang single, tak tahu apalah. Macam mana lagi kan? Okey. Jadi insyaAllah kita sambung lagi. Rasanya semua dah boleh baca lah. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan alhamdulillahirabbilalamin. Okey. Mungkin untuk utamanya pelajar barulah. Okey, ada beberapa orang pelajar baru ni yang baru nak kenal. Selama hidup di dunia ini tak pernah kenal tulisan rumit, tulisan Arab, tiba-tiba masa kelas mu'alaf kena belajar. Okey, belajar ni bukan paksaan. Maknanya belajar ini untuk kita menjadi seorang Muslim yang sempurna. Itu sahaja. Dan juga sebenarnya apa yang saya ajar ini boleh dapat di luar. Bolehlah, carilah kat mana-mana. Yang penting tepuk dada, tanyalah keselesaan masing-masing. Kalau ada duit lebih, maklumlah, mak-mak jerum, bapak-bapak jerum mungkin ada banyak rezeki sebagainya, nak upah apa orang kata apa, jurulatih peribadi, dipersilakan, dialu-alukan. Ikutlah kemampuan dan juga kehendak masing-masing. Yang penting sekali adalah kita belajar. Itu yang paling penting. Okay. Kita sambung kepada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini sudah ada pada ayat pertama, pada Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ulangan untuk ayat pertama, ayat ketiga ni. Kita akan mungkin tanya, orang yang baru-baru nak belajar akan tanya, kenapa Ustaz perlu ada pengulangan? Kadang ulang sekali itu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kenapa nak ulang lagi pada ayat yang ketiga? Cukuplah, ulang-ulang yang kali pun buat apa? Banyakkan ayat je. Sedangkan kita boleh baca. Sedangkan kalau tak ada ulang tu, kita baca 6 ayat je Fatihah Ustaz. Biasalah tu. Bila dah tak tahu kan, tanya, itu bagusnya. Okey, rehat bersama KitKat. Ya, ada lidi lagi tu. Alright, surprise kan. Okey. Kenapa ada pengulangan? Inilah nak katanya hebatnya Al-Quran. Ulang ni, okey, nah Idris. Ulang ini ada banyak maksud dia kenapa kita mengulang. Okay. Contohnya kalau seorang mak. Okay. Seorang mak, dia nak suruh anak dia mandi, adakah dengan sekali sebut je? Alung pergi mandi. Mestilah Alung pergi mandi, 5 minit kemudian Alung pergi mandi. Kemudian Alung pergi mandi. Hebatlah kalau dapat anak yang Alung pergi mandi terus, ataupun Alung pergi mandi, sudah mandi mak. Oh, itu memang hebat. Rezeki tu. Okey. Sama jugalah suami. Okey. Pesan kat isteri, sayang, jangan lupa bayar sekian-sekian. Kemudian ulang balik, sayang, jangan lupa bayar sekian-sekian. Dia sebab apa? Untuk mengingatkan, untuk refresh balik. Okey. Dan kemudiannya, bila diulang-ulang itu, nak katanya hebatnya benda yang diulang tersebut. Okay. Dalam konteks kita ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama Allah, dengan nama Allah, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah, pemurah Allah, Allah bagi rezeki kepada semua hamba-Nya, tak kira yang beriman, tak kira yang musyrik, tak kira yang munafik. Ar-Rahim, Ar-Rahim, penyayang Allah, Allah sayang kepada mereka yang Muslim sahaja di hari kiamat. Yang musyrik, yang munafik, welcome to hell. Tak boleh buat apa. Sebab itulah benda ni dulu saya pernah sebut, kalau ayah kita, mak kita ataupun adik-adik kita meninggal bukan dalam keadaan Muslim, maka kita tak boleh nak buat apa. Nak berdoa, ya Allah ampunkan, tak boleh. Sebab dia bukan Muslim. Okay. Maknanya dia tak iktiraf Allah itu sebagai Tuhannya ataupun tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka kita nak doa untuk apa? Tapi orang kata apa, kalau rasa nak lepaskan apa yang nak tu, tak apalah. Cuma jangan tanya sampai tak doa dari Ustaz. Sebab apa yang penting sekali, hadis Nabi sebut, siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Itu maksudnya. Bila dia masuk syurga, makanya dia boleh sampai doa-doa yang masih hidup ini boleh jadi saham kepadanya. Okey, yang sudah meninggal tapi bukannya tidak bersyahadah
Allah Tuhan yang satu, Nabi Muhammad Rasulullah, maka dia tidak termasuk dalam kalangan saudara kita dan tak perlu untuk kita doakan. Lagipun dia dah selesai dah. Urusan dia kat dunia dah selesai. Nak doa macam mana lagi? Tapi kalau dia masih hidup, ibu bapa kita masih hidup, kita masih lagi boleh berdoa, ya Allah, kurniakanlah hidayah Islam kepadanya, ya Allah. Sebagaimana engkau kurniakan hidayah Islam kepadaku, aku mohon nikmat yang sama engkau kurniakan kepada ayah ibuku, dan juga kekalkanlah hidayah Islam kepada diri mereka sebagaimana engkau kekalkan hidayah Islam dalam diriku. Itu. Bila dia dah meninggal, selesai. Tak perlu nak tulis RIP semua, selesai dah. Takziah. Semoga kaum keluarga bersabar dengan ujian ini. Itu sahaja. Tak ada apa dah. Bukan nak kata kita ni tak sayangkan mak ayah. Kita dalam bab ini, ya, sifat kekeluargaan kena ada. Tapi bila dah meninggal, dia selesai dah keluarga. Dia tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Selesai. Okey. Itu. Diulangkan ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, nak bagi tahu bahawa Allah ini Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu maksudnya. Maka insya-Allah, sebab itu disebutkan kepada kita masa COVID ni, masa PKP ini, kalau kita rasa kita ini terseksa, ingatlah bahawa Allah ini Ar-Rahmanir Rahim. Ada lagi mereka yang diuji lebih hebat lagi. Macam kalangan kita ada yang diuji keluarganya COVID-19, masuk Maib pusat kuarantin. Ada yang bukan setakat Maib, terus berpindah ke alam lain terus. Okay, kita ni alhamdulillah lah, bukannya COVID pun baru semua, bukan COVID lagi, alhamdulillah, syukur. Okay. Kemudiannya, Ustaz, saya dah kena syukur, alhamdulillah dapat nyawa lagi, boleh hidup lagi. Banyak lagi cara, boleh ikhtiar lagi dan sebagainya. Itulah nak katanya. Bila kena ingat lagi, bagaimana kita hidup, lagi itu kita tak terlepas daripada ujian. Ujian saya sebut bunyi kan, ujian ini apa? Ujian ini tak semestinya, ujian ini mestilah musibah ataupun bala. Sakit ke sebagainya, itu ujian. Bukan. Ujian juga dalam bentuk nikmat, dapat gaji, dapat sihat, dapat duit, dapat isteri, dapat anak sebagainya. Semua itu adalah ujian. Hidup kita kat dunia ni semuanya adalah ujian. Kita nak ujiannya apa dia? Ujiannya macam mana kita nak gunakan nikmat dan musibah tersebut untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahaja. Okay. Ada orang dapat duit, dia bagi ke orang lain. Tak apa. Aku dah makan sikit-sikit tak apa. Asalkan orang lain, semua dapat makan macam aku. Okay. Ada orang dapat duit, ini duit aku. Kenapa nak bagi ke orang lain? Orang lain kena kerja dah apa, malas-malas ni dapat tak ada tangan, ada kaki sebagainya. Kenapa tak nak kerja sebagainya? Macam-macam. Semua adalah masing-masing. Tak boleh nak kata apa. Atas kita semua. Okay. Itu nak katanya Ar-Rahmanir Rahim. Penyayang Allah, pemurah Allah dan penyayang Allah kepada hamba-hambanya. Yang mana kat dunia, dia bagi semuanya. Walaupun Muslim, walaupun kafir, dia bagi semua nikmat. Akan tetapi bila ke akhirat, yang kufur, yang kafir, yang musyrik, tidak akan nampak. Tak peduli pun. Itu semua memang dah ahli neraka. Yang Muslim saja yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa ayat ketiga ni tak perlu baca, tak perlulah saya nak bedah lagi sebab kita dah bedah dah pada Bismillah ni, maka kita ulang baca sahaja. Okay, bermula daripada ayat pertama hingga ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Itulah dia sesi kelas kita pada malam ini.
Mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya kongsikan untuk tiga ayat surah Fatihah ini orang kata apa, berikan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Okey, dalam masa yang singkat ini saya bagi masa kalau ada sesi soalan. Okey, kita akan berhenti pada 95 minit. Okey. Ada masa 10 minit lagi untuk sesi soal jawab. Saya tak berajak juga nak buat pengumuman ibadah sebab sebenarnya pengisian malam ni bab Quran ni dah berat sebab dia beza dengan kita baca buku teks sebagainya, kita boleh betul dan sebagainya. Tapi yang ni kita kena sebut konsentrasi Rumi, Jawi, Arab dan sebagainya. Maka dia pun saya berat. Jadi kita nak santai-santai je pada malam ini. Jadi saya buka untuk sesi soalan. Dipersilakan. Okey. Okey. Ada soalan? Soalan satu. Soalan dua. Soalan tiga. Tak ada soalan Okey, kena ada soalan. Nishan tak ada. Juli tak ada. Oh, tak ada. Okey. Fatih Rupin tak ada. Yahya ada. Syukri tak ada. Halimah tak ada. Naik. Penado ada. Dua sedang ada. Penado ada. Wana. Tiga sedang ada. Yasmin Abang Zula ada. Okey, tak ada soalan, insya-Allah cukup sekadar ini. Saya ambil sedikit masa untuk saya sebutkan hari ini Khamis malam Jumaat, maka usahalah untuk kita buat satu sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu dengan kita membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi pada juzuk yang ke-15, kalau rasa tak mampu baca tak apa, boleh baca, boleh buka phone, tengok cari surah Al-Kahfi, dengar pun tak ada masalah, dengar surah Al-Kahfi. Yang mana surah Al-Kahfi ini dalam hadis sebut, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat awal dan juga 10 ayat terakhir, juga dia akan selamat daripada Dajjal. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada Khamis malam Jumaat, maka diampunkan dosanya daripada malam Khamis malam Jumaat tersebut hinggalah Khamis malam Jumaat pada minggu hadapan. Banyaklah nak katanya sunnah-sunnah ataupun fadilat-fadilat ketika membaca surah Al-Kahfi. Tak mampu baca, boleh dengar sahaja. Dengar pun tak ada masalah. Sebab apa, dengar pun kita baca jugalah. Cuma lagi dapat pahala kalau kita baca. Itu lagi pahala. Dengar, dapat dengar lah, itu dapat pahala juga. Okey. Jadi mudah-mudahan insya-Allah malam ni saya berhenti awal. Nanti saya akan potong baliklah waktu-waktu selepasnya. Ada 6 lagi sesi untuk ni. Baby dah menangis dah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada besok hari insya-Allah untuk sesi kelas yang ketiga. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya kongsikan pada malam ini berikan manfaat kepada kita bersama. Ampun dan maaf ada salah dan silap. Insya-Allah ada peluang rezeki, kita sambung lagi. Terima kasih kepada para pelajar saya yang join menyertai kelas saya pada malam ini. Semoga ada manfaat insya-Allah. Okey, saya tutup dengan lafaz yang mulia, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kelas kita tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.